Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahaskan tentang penggunaan istilah as-sunnah dalam ilmu hadis, usul fiqh dan juga akidah. Kini part saya. Seterusnya nanti akan disambungkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Sebab itu nama saya Muhammad Al-Kashai Muhammad Rasli, nombor metrik 051856. Seterusnya kita pergi pada as-sunnah dari sudut bahasa dan istilah. As-sunnah dari sudut bahasa bermaksud jalan, kelakuan, tabiat, keadaan masa hidup, rupa, ketetapan dan juga kebiasaan. Okey, apa pula as-sunnah dari segi istilah? Dari segi istilah ini ada perbezaan beberapa perbezaan daripada segi ilmu itu sendiri. Iaitu kalau ilmu hadis lain, ilmu fiqh lain, usul fiqh lain dan juga akidah lain. Mengikut bidang perbahasan yang ingin dibahaskan, apa yang digunakan. Okey, kita pergi kepada perbahasan pertama iaitu istilah as-sunnah dalam ilmu hadis. Istilah as-sunnah sebagai apa yang dikesan daripada Nabi Muhammad SAW sama ada daripada segi perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat kejadian baginda atau akhlak baginda ataupun yang berkaitan dengan sejarah baginda sama ada sebelum baginda dilantik sebagai rasul ataupun selepas baginda dilantik sebagai rasul. Ini dia dalam sudut ilmu hadis. Seterusnya istilah as-sunnah dalam ilmu usulul fiqh. Ulama usuliyin seperti Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan as-sunnah sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah serta tiada mempunyai sebarang ketentuan dalam Al-Quran. Di mana dalam konteks ini al-hikmah adalah bererti as-sunnah. Apa-apa yang terbit dari Nabi Muhammad SAW selain daripada Al-Quran dari segi perkataan, perbuatan ataupun pengakuan. Okey, as-sunnah terbagi pada tiga dalam bidang usul fiqh iaitu sunnah al-qauliyah, perkataan, sunnah fi'liyah, perbuatan, sunnah takririah, pengakuan. Perkataan seperti doa-doa baginda, sunnah fi'liyah seperti puasa Isnin Khamis, sunnah takririah seperti cerita sahabat yang memakan daging dhab. Okay, seterusnya istilah as-sunnah dalam ilmu fiqh. As-sunnah sebagai perkara yang telah pasti datangnya daripada Rasulullah SAW yang bukan merupakan suatu perkara yang wajib. Definisi berkaitan sunnah tersebut menjelaskan bahawa golongan fuqaha mempunyai kecenderungan mengkaji berkenaan perbuatan-perbuatan Rasulullah yang dapat menjadi dalil kepada hukum syarak, iaitu hukum yang bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf sama ada wajib, haram, harus, makruh, sah, batal dan sebagainya. Dan yang terakhir iaitu istilah as-sunnah dalam ilmu akidah. Istilah as-sunnah dalam ilmu akidah adalah sebagai penjelasan, perkabaran, penerangan yang ada pada Al-Quran dalam babak kepercayaan, keimanan kerana kerana as-sunnah sendiri merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Okey, selepas Al-Quran, iaitu bersangkutan dengan nama-nama Allah, zat dan sifatnya, bersangkutan dengan para rasul, para sahabat dan juga mujizat-mujizatnya, dan yang terakhir iaitu bersangkutan dengan golongan Islam dan yang awal dan juga yang terkemudian. Itu keempat-empat istilah daripada as-sunnah sendiri dari ilmu usul fiqh, hadis, fiqh dan juga akidah. Yang terakhir iaitu rumusan. Kita sedia maklum bahawa hadis ini sendiri adalah perkataan, perbuatan segala yang disenaraikan kepada Rasulullah SAW, tetapi berbeza mengikut perbahasan disiplin ilmu yang ingin dibahaskan. Jadi itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nafil bin Ahmad, nombor metrik 054021. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan perbezaan hadis riwayat dan hadis riwayah. Saya akan huraikan hadis riwayat dulu. Yang pertama, menurut istilah ialah mengenali perkataan, perbuatan, takrir, pengakuan dan sifat baginda Nabi Muhammad SAW, mengenali perkataan dan perbuatan para sahabat dan tabi'in. Lebih detailnya, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada perkataan, Nabi kata itu, kata ini, perbuatan, Nabi buat itu dan buat ini. Tujuannya adalah untuk memelihara hadis Nabi Muhammad SAW daripada lenyap dan terhindar kita daripada kekeliruan dan kesilapan dalam memproseskan, membukukan hadis Nabi Muhammad SAW. Okey, hadis dirayah ini menurut istilah ialah ilmu mengenai prinsip-prinsip untuk mengenali perihal sanad dan batal. Lebih detail ataupun huraian hadis riwayah ini saya akan bentangkan selepas saya huraikan hadis riwayah. Okay, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, slide ini saya dapat daripada kitab rujukan. Dia ada hadis riwayah saja.
Dia ada 4. Pertama, mengetahui bagaimana munculnya sesuatu hadis daripada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, berusaha untuk mengelakkan daripada sebarang kesilapan dalam menyampaikan sesuatu daripada ilmu ini. Dan yang ketiga, mengenali hadis yang makbul, iaitu diterima, dan mardud, ditolak. Dan yang keempat, melatih umat Islam untuk meneliti dan memeriksa hadis-hadis yang diterima dan ditolak. So, faedah ilmu hadis diriwayat ini sangat-sangat berguna. Kita boleh katakan kita dapat sesuatu daripada A to Z. Contoh, kita dapat tahu macam mana munculnya hadis Nabi Muhammad ni. Dan yang terakhir, kita boleh meneliti hadis ni diterima. Okey, dia boleh diterima. Hadis ni dah ditolak. Kita ada ilmu tu. Ini faedah ilmu hadis riwayah. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Syarat-syarat riwayat. Ini bawah tajuk hadis dirayah. Ini huraian. Saya akan huraikan sikit. Hadis dirayah ini adalah suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan itu sama ada ditolak ataupun diterima. Tujuannya, ilmu hadis dirayah ini diwujudkan untuk menetapkan hadis-hadis makbul yang diterima sebagai dalil untuk kita amalkan, dan mardud, iaitu ditolak. So kita dah terima ni, kita amalkan lah kan, sebab boleh pakai. Okey, ada syarat-syarat dia, ada 6. Yang pertama, sami'a, perawi mendengar secara langsung bacaan hadis daripada seorang guru. Dan yang kedua, qiraah, murid membacakan catatan hadis dari gurunya di hadapan guru tersebut. Ijazah, memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan suatu hadis dari seorang ulama tanpa dibacakan sebelumnya. Munawalah, menyerahkan suatu hadis yang tertulis kepada seseorang untuk diriwayatkan. Kitabah, menulis hadis untuk seseorang. I'lam, memberitahu bahawa hadis-hadis tertentu adalah koleksinya. Wasiyah, mewasiatkan kepada koleksi hadis-hadis yang dimilikinya. Wajadah, mendapatkan koleksi tertentu tentang hadis dari seorang guru. Adalah peringkat, dia syarat lah, syarat. Ada 6. InsyaAllah itu saja yang saya dapat bentangkan hari ini, dan saya rendah diri memohon maaf atas kekurangan dan kesilapan saya sepanjang saya bentangkan tajuk ini. Wallahu a'lam. Ma'assalamah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim Zaiman, nombor matrik 054241. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan mengenai perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah pada zaman sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Pada zaman para sahabat, ilmu hadis dirayah atau ilmu hadis riwayah berkembang sebagai ilmu bicara lisan tanpa menulisnya. Cuma terdapat beberapa orang sahabat yang menulis hadis sebagai simpanan peribadi dan mendapat izin daripada Rasulullah SAW. Pada ketika itu, baginda Rasulullah SAW masih hidup dan para sahabat mendapat segala ilmu terus daripada Rasulullah SAW. Keadaan ini menyebabkan mereka tidak perlu kepada satu bidang ilmu khusus yang lengkap dan kaedah bertulis untuk menganalisis hadis. Wahyu yang baginda sampaikan sudah memadai sebagai prinsip umum dan kaedah ilmu hadis di kalangan mereka. Walaupun tiada bukti bertulis, tetapi pada tempoh inilah pembinaan asas ilmu hadis bermula. Para sahabat merupakan generasi pelopor ilmu hadis kerana mereka generasi pertama yang menerima wahyu dan meriwayatkan hadis daripada baginda. Seterusnya, selepas kewafatan Rasulullah SAW, penurun wahyu telah tamat dan lengkap. Tugas menyampaikan ajaran wahyu diteruskan oleh para sahabat baginda kerana wahyu intipati Islam. Al-Quran kekal sebagai akta-akta dasar Islam yang lengkap, manakala hadis sebagai penghurainya terus diriwayatkan dalam kalangan para sahabat. Sebagai generasi yang menguasai Al-Quran dan hadis serta mengetahui selok-belok penurunan wahyu, para sahabat lebih berhati-hati meriwayatkan hadis, terutamanya selepas kewafatan baginda SAW. Mereka akur Rasulullah SAW sudah wafat dan hadis baginda wajib dipelihara. Sebagai generasi pertama, mereka sedar tanggungjawab itu. Penelitian yang terperinci mereka memelihara hadis jelas dapat dilihat. Mereka meriwayatkan atau menerima suatu hadis, mereka berbincang mengkritik hadis dari mana-mana sahabat yang kelihatan bertentangan dengan Al-Quran. Selain membicarakan tentang matan hadis, mereka juga membicarakan tentang perawi, terutamanya selepas kemunculan pelbagai puak yang menyeleweng yang mencipta hadis palsu, serta era pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ilmu jarah wa ta'dil mula digiat diperkatakan dan mula berkembang ketika itu.
Situasi semasa menyokong perkembangan itu sebagai manifestasi untuk memastikan hadis yang sahih daripada yang sebaliknya. Bagaimanapun ilmu hadis masih kekal sebagai ilmu bicara lisan sahaja seperti zaman Rasulullah SAW. Kaedah sahabat menerima dan meriwayat hadis. Yang pertama, menguraian riwayat hadis hal tersebut kerana dibimbangi tersalah atau terlupa yang ia akan mendapatkan kepada pembohongan terhadap Nabi SAW. Contohnya, Abu Bakar walaupun beliau paling rapat dengan Nabi dan banyak mendengar hadis baginda, namun kurang meriwayatkan hadis selepas kewafatan Nabi. Yang kedua, terlalu teliti ketika menerima dan meriwayatkan hadis di mana sahabat memberikan penekanan kepada sanad matan sebuah hadis yang mutawatir, masyhur dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Seterusnya, menghadkan hanya mereka yang benar-benar berminat dan siqah mendengar hadis mereka, iaitu para sahabat, tidak membenarkan mereka yang tidak dikenali atau diragi atau mereka yang dikenali suka membuat cerita menghadiri majlis ilmu mereka. Hadis yang disampaikan oleh seseorang memerlukan kesaksian sebagai bukti dia tidak bersendirian meriwayatkan hadis. Sekian, terima kasih.